Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia atau STPM adalah salah satu daripada sistem pra-universiti utama untuk kemasukan ke institusi pengajian tinggi awam IPTA selain program matrikulasi yang dianjurkan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia. Majlis Peperiksa Malaysia iaitu MPM diberi tanggungjawab untuk mengelola peperiksaan STPM mulai 1982 yang menggantikan peperiksaan Sijil Tinggi Persekolahan atau Higher School Certificate kelolaan University of Cambridge Local Examination Syndicate dengan kerjasama Universiti Malaya. Dan peperiksaan ini dilakukan pada akhir tahun untuk peperiksaan bertulis, manakala untuk ujian lisan, khususnya ujian lisan bahasa Arab, diadakan pada bulan September. Calon peperiksaan STPM terbahagi kepada 4 kategori, iaitu kategori pertama terdiri daripada calon sekolah kerajaan dan sekolah bantuan kerajaan di mana nama sekolah calon akan dicatatkan pada sijil. Kategori kedua terdiri daripada calon sekolah swasta di mana nama sekolah calon tidak akan dicatatkan pada sijil. Kategori ketiga terdiri daripada calon persendirian individu dan kategori keempat terdiri daripada calon sekolah kerajaan negeri di mana nama calon tidak akan dicatatkan pada sijil. Bagi setiap calon yang ingin menduduki peperiksaan STPM, pendaftaran perlu dilakukan sekali sahaja dalam 1 tahun peperiksaan dan mengambil sekurang-kurangnya satu daripada 23 mata pelajaran yang ditawarkan dengan yuran asas sebanyak RM55 serta RM35 bayaran bagi setiap mata pelajaran. Demi meringankan beban murid, calon yang terdiri daripada murid sekolah kerajaan dan sekolah bantuan kerajaan adalah dikecualikan daripada membayar yuran peperiksaan ini. Untuk calon sekolah kerajaan, calon tidak perlu bayar yuran peperiksaan sebab yuran peperiksaan ditanggung oleh Kementerian Pelajaran. Untuk calon persendirian individu dengan calon sekolah swasta, mereka bayar macam biasalah, RM55 bayaran asas dan RM35 untuk mata pelajaran. Bayaran pendaftaran boleh dibuat menerusi beberapa cara seperti menggunakan perisian sistem pendaftaran STPM, SPS-TPM yang dibekalkan kepada sekolah melalui sektor penilaian dan peperiksaan Jabatan Pelajaran Negeri JPN bagi calon sekolah kerajaan dan swasta, manakala bagi calon persendirian individu pula, pendaftaran boleh dibuat dengan menggunakan borang yang diperoleh dari sektor penilaian dan peperiksaan JPN, Pejabat Pelajaran Daerah PPD atau Pejabat Pelajaran Gabungan PPG yang berkenaan. Permohonan memperoleh borang pendaftaran masuk peperiksaan hendaklah dikemukakan kepada pegawai sektor penilaian dan peperiksaan JPN, PPD atau PPG, sementara cetakan dan disket pendaftaran yang dibuat menggunakan perisian SPS-TPM atau borang pendaftaran yang dilengkapkan hendaklah diserahkan kepada pengarah pelajaran negeri yang berkenaan, termasuk bayaran yuran menggunakan kiriman wang atas nama Ketua Eksekutif Majlis Peperiksaan Malaysia. Borang khas turut disediakan bagi perkara-perkara seperti kes istimewa melibatkan calon cacat penglihatan seperti buta dan rabun, cacat anggota seperti calon spastik, pekak dan bisu serta penarikan diri. Namun harus diingat, calon yang menarik diri perlu mengemukakan sebab dan yuran peperiksaan tidak akan dikembalikan kecuali bagi kes sakit berpanjangan dengan mengemukakan surat pengesahan daripada Pegawai Perubatan Kerajaan serta calon yang meninggal dunia dengan mengemukakan salinan surat kematian oleh ahli keluarga atau wakilnya. Calon yang menghidap sebarang penyakit berjangkit kebiasaannya tidak dibenarkan mengambil peperiksaan. Jika dibenarkan, peperiksaan perlu diambil di bilik berasingan. Bagi calon yang ingin menangguh peperiksaan pula, permohonan hendaklah dikemukakan beserta sebab dan bukti kepada MPM sebelum tarikh peperiksaan bermula. Kelulusan tertakluk kepada pertimbangan MPM, sementara permohonan berpindah pusat peperiksaan hanya dibenarkan atas sebab yang munasabah melalui pengarah pelajaran negeri di tempat pendaftaran calon. Seperti peperiksaan lain di bawah tanggungjawab MPM, STPM juga memiliki syarat kelayakan yang ditetapkan oleh MPM. Jadi kita menerima calon yang lulus SPM, Sijil Pelajaran Malaysia,
untuk tahun 1999 dan sebelumnya. Kemudian calon sijil pelajar Malaysia Vocational, Malaysia Certificate of Education MCE, kemudian Federation of Malaya Certificate of Education FMCE, Cambridge School Certificate, kemudian GCE atau SAP Sijil Am Pelajaran Malaysia, Sijil Am Pelajaran dengan minimumnya 3 kelulusan di peringkat biasa. Calon kena ambil 2 tahun selepas dia dapat SPM. Jadi SPM 2000 hingga 2007, calon mestilah memiliki sekurang-kurangnya 3 kepujian dengan termasuk bahasa Melayu. Bahasa Melayu ni boleh lulus, tapi kalau yang kepujian tu termasuk bahasa Melayu pun tak apa. Ataupun calon yang lulus yang mendapat kepujian dalam 2 mata pelajaran dan ditampung dengan 4 mata pelajaran di peringkat lulus. Dan seperti yang dikata tadi, mereka mestilah memperoleh sijil pelajaran Malaysia mereka 2 tahun sebelum pelaksanaan STPM. Bagi calon luar negara, kelulusan untuk bahasa Melayu dilonggarkan, mana mereka tak perlu lulus bahasa Melayu untuk ambil STPM. Keputusan peperiksaan STPM akan dikeluarkan melalui pengarah pelajaran negeri dalam bentuk slip keputusan STPM. Calon sekolah akan menerimanya dari sekolah masing-masing, manakala calon persendirian individu akan menerima slip keputusan melalui pos. Kita akan bekalkan slip keputusan ini ke sekolah untuk calon sekolah melalui Jabatan Pelajaran Negeri. Kita serahkan kepada Jabatan Negeri, mereka yang akan edarkanlah ke sekolah. Untuk calon persendirian individu, mereka akan dapat keputusan melalui pos. Kita akan poskan pada hari pengumuman keputusan. Selain itu, keputusan juga boleh diketahui menerusi laman web Majlis Peperiksaan Malaysia, iaitu di www.mpm.edu.my. Calon turut diberi kelonggaran memohon slip keputusan baru sekiranya slip keputusan peperiksaan mereka hilang. Kehilangan slip keputusan, mereka boleh mohon penyata keputusan dan bayaran perkhidmatan dikenakan sebanyak RM20. Kita cuma nak salinan kad pengenalan dan maklumat peperiksaan mereka lah. Rayuan penyemakan semula keputusan peperiksaan STPM sama ada oleh calon sekolah atau persendirian individu adalah dibenarkan dan hendaklah dihantar terus ke MPM dalam tempoh 2 minggu selepas pengumuman keputusan peperiksaan. Rayuan hendaklah disertai borang permohonan rayuan, penyemakan semula keputusan STPM yang diperoleh dari laman web MPM, salinan slip keputusan STPM dan bayaran sebanyak RM50 bagi satu kertas yang dibuat dengan menggunakan kiriman wang pos atau draft bank atas nama Ketua Eksekutif Majlis Peperiksaan Malaysia. Penyemakan hanya akan dibuat setelah bayaran dijelaskan. Selain laman web MPM, kemodenan dan kecanggihan teknologi semasa seperti penggunaan teknologi maklumat dan komunikasi ICT yang semakin memberangsangkan membolehkan semakan status pendaftaran STPM dilakukan melalui sistem khidmat pesanan ringkas iaitu SMS dengan menaip info STPM, jarak, nombor kad pengenalan dan hantarkan ke 39003 untuk calon sekolah, manakala bagi calon persendirian individu pula, calon perlu menaip semak STPM, jarak, nombor kad pengenalan dan hantarkan ke 39003. Calon juga boleh menyemak status permohonan perpindahan pusat peperiksaan melalui cara yang sama dengan menaip info STPM, jarak, nombor kad pengenalan dan hantarkan ke 39003. Selain itu, alternatif khidmat pesanan ringkas juga boleh digunakan untuk menyemak keputusan peperiksaan calon dengan menaip STPM, jarak, nombor kad pengenalan dan hantar ke 39003. MPM telah diberi kuasa oleh Parlimen untuk menghukum mereka-mereka yang menyeleweng dalam peperiksaan, yang buat salah laku lah. Jadi kami menasihatkan calon-calon ni supaya jangan melakukan perkara yang di luar peraturan. Pemeriksa ada kemahiran mengesan calon-calon yang meniru. Kalau terlepas di pusat pesanan tak bermakna mereka lepas.
Keterangan dan maklumat lanjut berhubung peperiksaan STPM boleh didapati di dalam buku peraturan dan skema peperiksaan STPM yang dibekalkan ke sekolah secara percuma serta Jabatan Pelajaran Negeri. Kami berharaplah calon STPM ni calon yang dah matang, tidak melakukan perkara yang boleh merugikan diri mereka sendiri. Kami tak rugi, calon yang rugi.